Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Nama saya Saidatun Nadia binti Hairudin, wakil daripada kumpulan Al-Faruq yang akan mengendalikan program pada slot hari ini. Baiklah, program UCE Al-Faruq akan berkongsi ilmu kepada saudara dan saudari sekalian tentang sukan dan juga kerjaya pada masa ini. Okey, baiklah. Sebelum itu, saya meminta beberapa orang wakil daripada anda semua untuk memperkenalkan diri. Seperti nama, asal daripada mana dan juga pengalaman sukan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairul Fazal bin Mas'ad. Saya berasal daripada Kulim, Kedah. Pengalaman dalam sukan saya adalah tak perlu. Saya Muhammad Edi bin Sidik, asal dari Melaka. Pengalaman saya lompat tinggi. Saya lompat tinggi di seluruh rendah. Lompat tinggi daerah sampai negeri. Assalamualaikum, nama saya Syahrul Islam Amir bin Muhammad Azali, berasal daripada Terengganu. Pengalaman saya main bola sejak daripada sekolah rendah, daripada darjah 4 hingga ke umur 18. Assalamualaikum, nama saya Nasruddin bin Mahmud. Saya berasal daripada Sabah. Pengalaman saya mengenai sukan ialah lomba lari. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Hazram bin Muhammad Noor. Saya berasal dari Kelantan. Saya mempunyai pengalaman dalam bidang catur. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nik Muhammad Farhan Afwan bin Nik Muhammad Rizal. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya belajar di UTHM. Saya ambil kos kejuruteraan elektrik. Hari ini saya nak cakap pasal sukan yang mungkin kecoh sekarang sebab keadaan sekarang ni. Okey. Sukan ni kalau kita tengok pada masuk dia, sukan ni ialah satu aktiviti yang melibatkan tenaga dan gerakan. Contoh sukan yang kita selalu guna ataupun kita buat ialah permainan bola sepak, badminton dan yang lain-lain. Jadi perkembangan sekarang ni ialah sukan dia tak dapat diteruskan kerana kita semua tahu pandemik COVID-19 sekarang sedang merebak seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, menyebabkan semua kejohanan sukan di seluruh dunia terpaksa ditangguhkan ataupun dibatalkan. Contoh kita tengok Olimpik, kejohanan Olimpik terpaksa ditangguhkan sebab COVID-19 ni lah. Contoh yang lain juga kita dapat tengok Grand Prix MotoGP. Dia terpaksa buka tirai di tahun depan sebab keadaan tahun sekarang ni tidak mengizinkan. Okey. Sebut pasal sukan ni pula. Walaupun sukan ni dia memerlukan tenaga dan pergerakan yang kuat, tapi ada satu sukan yang tak perlukan pergerakan yang kuat dan tenaga yang banyak, iaitu e-sport. Okey, e-sport ni apa? E-sport ni ialah satu kejohanan sukan yang melibatkan pemain-pemain tetapi berlangsung di alam maya. Game lah, kita nak cakap paling mudah kan. Okey, e-sport ni dah berlaku lama dah. Kita dapat tengok sekarang kejohanan e-sport yang sangat hebat. Contohnya Dota, PUBG, Mobile Legend. Sekarang ada game baru iaitu Wild Rift, Solos. Okey. E-sport ni pula kita dapat tahu dia tak perlu
bergerak banyak. Kita hanya duduk, buka game dan main. Tenaga pun tak banyak. Kita hanya tekan je. Okay. Tapi di sebalik e-sport ni juga, dia bagi banyak kelebihan. Contoh dia, nanti mana Okay. Antara kelebihan kita bermain e-sport ni, satu iaitu tak perlu buang masa banyak terhadap keluar, pergi padang bola dan habiskan tenaga untuk bermain satu game. E-sport ni dia tak perlu banyak apa yang saya cakap tadi. Dan e-sport ni juga dia banyak menarik minat kalangan muda. Contoh dia, kita tengok Mobile Legends sekarang, dia ada tarikan daripada anak-anak muda. Contoh kita lah, tapi saya tak main. Saya tak pandai. Sebab Mobile Legends ni saya nampak, saya pernah main. Dia seronok dan menguji mental pemain. Maksudnya nak bermain tu, kita tak boleh main sembrono je ke. Kita ada strategi dan taktik nak menang satu pertandingan tu. Sama lah macam bermain PUBG. Tahu kita main tembak-tembak je, tapi segelintir ni dia pandai, dia main taktik. Macam tu. Artinya kelebihan e-sport ni sama macam sukan-sukan yang lain, dia membuka minda, dia mencerdaskan minda para pemain tu lah, kalangan remaja. Jadi bila dan e-sport ni juga dia maju, dia berkembang sihat di kalangan anak-anak muda. Sebab tu kalau kita tengok ada kerajaan dia membuat kejohanan pertandingan Mobile Legends piala yang dipertua. Contohnya di Melaka Mall. Okay. Sebab apa kerajaan buat macam tu? Sebab dia tahu anak muda sekarang dia bermain dan dia syok yang main dia. So kerajaan ambil inisiatif, dia buat kejohanan antara kalangan muda di Malaysia. So kalangan-kalangan yang terbaik dia akan bawa pergi ke kejohanan yang lebih tinggi untuk bermain di peringkat antarabangsa, contoh dia. So di situ kita nampak satu kerjaya baru untuk golongan remaja tu. Contoh dia, kita nampak sekarang Solos, dia dah pergi banyak tournament sebab dia hebat, hebat main game. Dan ada tim-tim yang lain lah. Okay. Contoh, kelebihan e-sport ni pula, kita tengok bila kita main game, dia akan mengurangkan tekanan kerja. Sebab bila kita main sebab apa dia boleh mengurangkan tekanan kerja? Bila kita dah habis belajar, contohnya kami kan, saya dah habis belajar, masa tu otak dah kusut banyak sangat benda belajar masuk. Jadi bila dah habis belajar,
kita nak kurangkan tekanan tu dengan ajak kawan-kawan kita main sekali. Contoh main Mobile Legends ataupun PUBG lah. Yang paling senang sekarang budak-budak. Okay. Bila ajak kawan-kawan, dia ada satu perasaan yang seronok. Sebab kalau kita main random, contoh kita main dengan stranger daripada luar, dia orang ni tak tunjukkan keseronokan sangat. So bila nak main tu, dia macam lagi stres ada. Tapi bila kita main dengan kawan kita main 4-5 orang, so dapat satu kepuasan. Walaupun kalah, tapi kita dapat satu kepuasan seronok. Bila kita main dengan kawan-kawan, kita dapat gelak, ketawa. Saya pun pernah buat macam tu juga. Okay, kita dapat satu seronok. Jadi hilang stres kerja, hilang stres belajar. Okay. Kelebihan e-sport ni pula, dia menguntungkan lah. Saya boleh cakap menguntungkan. Sebab bila kita main tournament, kita menang, kita dapat hadiah lah. Hadiah pun bukan sikit-sikit, banyak. 1,000, dapat CJ, dapat medal, dengan hanya bermain game untuk beberapa perlawanan. Dan game tu pula kita tak perlu melabur banyak benda, sebab game tu free. Contoh dia Mobile Legends, game tu free, kita download je kat phone. Yang kena bayarnya data je kita je lah. Dan item-item dalam game tu memanglah ada kesan dia, tapi itu pun melabur berapa ringgit je. Nak dibezakan dengan hadiah kemenangan lepas tournament tu. Satu. Tapi e-sport ni juga dia ada kelemahan dia juga. Sekejap Okay. Keburukan e-sport ni kita boleh tengok, dia memberi kesan terhadap perkembangan sosial dan kemahiran kanak-kanak. Contoh dia sekarang kalau kita tengok kanak-kanak usia 7-8 tahun pun dah main game. Dia orang lebih pandai. So dia orang lebih tumpukan terhadap game tu daripada pembelajaran dia orang. So perkembangan terhadap ilmu dan sosial mereka ni terhad bila dia orang ni asyik hadap. Okay. Bila dia orang ni asyik hadap, dia orang akan kurang belajar. Dia orang lebih tumpukan terhadap game tu. Sampaikan adalah berita, ada jiran-jiran saya, dia cakap dia tak nak belajar, dia nak main game je. Sebab main game ni lebih menguntungkan daripada belajar, dapat kerja. Sampai macam tu sekali. So kemahiran pembelajaran kanak-kanak ni menjadi beri kesan lah. So okay. Bila asyik bermain game ni, e-sport, permainan digital, dia ada satu tindak balas agresif. Memang main game ni hilangkan stres, tapi salah cara, salah kesan dia. Macam saya cakap tadi. Jadi bila seseorang tu asyik mahukan kemenangan, tapi dia tak pandai dan asyik kalah, dia akan berlaku
tindak balas agresif. Dia akan stres dan mulalah dia nak baling phone dia lah. Saya cakap game ni boleh hilangkan stres, tapi game ni juga boleh datangkan stres. Salah cara, salahlah hasil dia. Okay. Bila kita ni bermain game e-sport ni, kita asyik nak main je, tak kira masa, tak kira tempat. Jadi bila kita nak bermain sebab kita rasa syok, kita akan rasa syok sebab nak main. So kita akan bermain sepanjang malam. Boleh dikatakan sepanjang malam. So berlaku berpotensi untuk ganggu waktu tidur lah. Sebab kita nak main tapi tak cukup masa. Sebab ni waktu tidur. So kita akan extend masa kita bermain dan waktu tidur kita terhad. Contohnya main dari pukul 12 sampai pukul 5. Pukul 5 sampai pukul 6 tidur. 6 tu dah bangun. Jadi waktu tidur kita terganggu. So ia boleh menyebabkan kesihatan, boleh menjejaskan kesihatan. Sebab kanak-kanak remaja, dia memerlukan sekurang-kurangnya 12 jam waktu tidur setiap hari. Kalau kita ni berapa 10 kot ke 8 macam tu lah. Okay. Okay. Game ni juga dia boleh beri kesan terhadap ketagihan teknologi. Kita boleh tengok ke sekarang ni, saya tak ingat istilah apa, tapi dia ada istilah yang membawa maksud kita ni takut kehilangan phone. Faham tak? Contoh dia, bila kita ni contoh phone, kita tengah main dan kita letak di tempat satu tempat, lepas tu kita tak jumpa. Jadi kita gelabah, kita resah, kita cari phone tu. Kita sanggup habiskan masa untuk cari phone tu sebab phone tu dianggap penting, sangat penting. Itu ada istilah saya tak ingat. Jadi bila dah jadi macam tu, kita tak boleh lekang daripada phone. Sebab phone ni ibarat segalanya. Macam tu. Sebab dalam phone ni ada banyak-banyak benda. Ni tempat kita study, tempat kita belajar. Sekarang pula tambah online. Ni tempat kita cari sumber-sumber. Ni tempat kita nak sembang. Ni tempat kita nak tempat kita nak berbual. So bila jadi macam tu, dia akan memberi kesan terhadap individu itulah. Dan bila asyik bermain game ni, kita kurang luangkan masa dengan keluarga. Dah. Ke mana tadi? Apa tadi? Kurang luangkan masa. Lupa. Mak masuk. Okay. Bila asyik bermain game, kita main kat phone, kita main kat laptop, kita main kat komputer, kita asyik hadap benda tu sehari. Memang kita tak luangkan masa dengan mak ayah, adik-adik. So interaksi antara keluarga tu kurang. Sebab kita gantikan teknologi sebagai teman daripada ibu bapa kita. Ya, ada setengah family, keluarga ni, dia jadikan teknologi ni sebagai satu medium untuk akrabkan lagi hubungan diorang antara anak-anak dan adik-beradik. Ya, itu bagus. Tapi bila asyik bermain game, asyik kita hadap tapi salah cara,
benda tu boleh beri kesan. Menyebabkan anak-anak ni tak dengar cakap. Dia dia tak boleh berinteraksi dengan betul dengan ibu bapa dia, dengan anak-anak, dan boleh beri kesan yang buruk lah. Anak-anak tak dengar cakap, dia tak boleh terima apa mak ayah dia cakap, tegur. Itu banyak kesan dia. So kalau kita tengok keseluruhan dia, sukan ni dia ada baik dia, ada buruk dia. Kalau kita salah cara, so baik dia kita tak nampak, dan padah buruk dia kita dapat. Macam tu. So nak cenderung dalam bidang sukan ni, kita perlu ada ilmu. Kita tak boleh, aku nak masuk ni lah, acara squash lah. Sebab apa? Aku rasa nak main. Sebab macam best je. Tapi bila kita nak main tapi kita tak tahu cara main, benda tu salah juga. So nak main satu-satu benda, kita perlu ada ilmu, kita ada kemahiran, dan perlu juga tunjuk ajar daripada orang-orang yang berkemahiran lah. Contoh dia, kita nak main badminton, tapi badminton tu nampak simple, tapi perlu juga ada orang yang melatih. Baru betul cara kita main, dan baru betul kita dapat implikasikan sukan tu terhadap hidup. Macam tu. Sukan ni dia banyak beri manfaat terhadap negara. Contoh ni kita tengok perkembangan sukan sekarang ni tak banyak sebab COVID kan. Sukan sekarang kat Malaysia kurang sebab kita buat kita batalkan semua sukan sebab tak nak ada penyebaran COVID, penyebaran virus. So kalau kita tengok kat luar-luar, sekarang ni bola bola Eropah banyak sedang berlangsung. Lepas ni saudari Syazrin akan lanjutkanlah isu bola tu. So kesimpulan saya nak cakap sekarang, nak mulakan sesuatu benda, tak perlu kita perlu ada ilmu terhadap benda tu. Walaupun benda tu nampak simple, tapi bila kita tak betul-betul menghayati benda tu boleh jadi salah. Ya. Kalau kita tak ambil advantage daripada sesuatu benda tu, kita tak dapat langsung. Ya, kita rugi je. Benda tu boleh memberi keuntungan terhadap kita, tapi bila kita tak buat dengan betul, dia boleh beri keburukan kepada kita. Contoh tadi lah, game ni boleh menghilangkan stres, tapi dengan cara yang salah, dia boleh datangkan banyak lagi stres. Sebab tu dia boleh jadi marah ke mak ayah, marah ke adik-adik, boleh hilang stres. Baling phone sebab kalah. Koyak betul lah. Okay. So apa yang saya nak cakap ni, sukan bagus untuk orang. Kesimpulannya, sukan bagus untuk orang, untuk kita. So banyakkanlah libat dengan sukan. Contohnya, taklah masuk taklah kita perlu masuk kejohanan apa semua, tapi kita perlu sibukkan diri kita dengan benda-benda yang bagus. Sukan, okay, memanglah main game ni sukan juga, e-sport, tapi eloknya kurangkanlah. Sebab dia pun kita pun dah banyak luangkan masa dengan alatan digital, dengan kelas dengan laptop lagi, phone lagi, nak buat kerja dengan laptop lagi, itu lagi.
komputer lagi. Nak main game lagi lah guna digital. So, apa kata kita letak dulu phone kita keluar, kita luangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Berjalan keliling rumah pun dah kira sukan, sebab dia menggerakkan otot-otot kita dan mengeluarkan peluh. Berjalan pun boleh keluarkan peluh dan dia pun sihat. Apatah lagi kita main sukan-sukan yang contoh dia bola sepak, badminton, macam tu. So, saya nak akhiri percakapan saya ni, dan saya nak alihkan kepada saudara Syazrin, sebab dia nak sambung lagi isu pasal sukan ni. Dia nak cakap pasal fakta-fakta sukan. Okay, beralih kepada Syazrin. Baiklah, korang ada apa-apa persoalan untuk diajukan kepada kami? Apakah fakta-fakta sukan yang terkini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazrin Aiman bin Rosdi, berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Fakta-fakta sukan terkini di Malaysia ialah sudah tentu satu isu yang sudah hangat diperkatakan oleh peminat-peminat bola sepak di negara kita, iaitu susulan pembatalan Piala Malaysia yang baru sahaja berlangsung beberapa perlawanan sahaja. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai isu ini, saya ingin berkongsi sedikit sejarah tentang Piala Malaysia. Piala Malaysia mula diperkenalkan pada tahun 1921 dan merupakan kejohanan tertua di rantau Asia. Singapura muncul juara bagi edisi pertama kejohanan ini apabila berjaya menewaskan Selangor dengan keputusan 2-1 pada perlawanan akhir. Pada kebiasaannya, semua pasukan yang layak bertanding di Piala Malaysia perlu melalui saingan di peringkat kumpulan terlebih dahulu. Namun begitu, semasa pandemik COVID-19 ini, pihak MFL terpaksa menukar format Piala Malaysia kepada peringkat kalah mati. Pada awalnya, juara Piala Malaysia ini akan meraih slot automatik ke Piala AFC. Namun susulan pembatalan kejohanan ini, pasukan di tempat ketiga Liga Super telah mendapat slot itu, iaitu pasukan Terengganu FC. Selain itu, saya juga ingin menceritakan sedikit tentang bola sepak di Eropah. Seperti yang kita tahu, di negara Eropah juga mereka terpaksa mengubah jadual-jadual mereka. Kebanyakan pemain-pemain ternama Eropah ketika ini sedang mengalami kecederaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh mereka terlalu kepenatan akibat daripada jadual yang terlalu padat. Pemain-pemain dari negara Eropah ini terpaksa menempuh beberapa kejohanan sekaligus, antaranya Liga dalam negara mereka, Liga Jalur Juara, Liga antara negara-negara Eropah dan juga kelayakan Euro. Hal ini sedikit memberi kesan kepada pemain dan juga para pengurus pasukan. Pembatalan Piala Malaysia telah diumumkan selepas beberapa perlawanan sahaja yang berlangsung. Pembatalan itu diumumkan selepas rayuan MFL untuk meneruskan kejohanan ini telah ditolak oleh MKN. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tahanan muda yang bertanyakan soalan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Muhaimin bin Muhammad Sahlan. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Saya di sini untuk mengatakan tentang pemilihan kerjaya. Pemilihan kerjaya ni adalah suatu perkara yang amat penting,
sebab benda ni yang bantu kita untuk menjaga diri kita dengan keluarga kita. Pemilihan kerjaya juga adalah amat penting untuk tidak supaya kita dapat mengelakkan daripada mengambil kerjaya yang membawa kepada perkara yang tak faedah. Macam contohnya membawa kepada duitnya haram, sebab benda tu nanti akan menjadi darah daging kita, and benda tu nanti efek kepada keturunan-keturunan kita nanti. So dalam pemilihan kerjaya ni kita kena tengok macam mana cara pekerjaan tu, and kerjaan tu sesuai dengan kita ke tidak, macam mana kita hadapi masalah dalam pekerjaan tu. Dalam cara kerja tu sesuai ke tak dengan kita punya tu, maksudnya daripada segi gaya kita Macam contohnya kita nak berniaga, tengoklah kita sesuai ke tidak dalam perniagaan tu. Macam contohnya cara pemikiran kita, cara kita nak tarik pelanggan, cara kita berniaga. So kenalah sesuai. Contoh macam kerja tu kenalah sesuai dengan kita. Kalau macam contoh kita tak sesuai berniaga, cara kita salah, macam mana kita nak tarik pelanggan, macam mana kita nak buat kerja dengan betul. Dari situ itu pun dari segi itu adalah satu aspek yang penting untuk kita memilih kerjaya. Untuk dari segi pemilihan kerja, kena ada ilmu jugalah dalam pemilihan kerja ni. Janganlah kita pilih kerja yang kita macam tak tahu apa-apa pun pasal benda tu. Nanti benda tu macam mendatangkan kesusahan kepada kita, macam menyusahkan lagi kita untuk bekerja. Buat kerja waktu kita tak tahu nak buat apa kan. Itu dah menjadi satu beban untuk kita. Lagi satu dalam pemilihan kerja ni kan, kita kenalah cari kerja yang sesuai dengan jiwa kita. Maksudnya macam kita cari kerja yang tak datangkan tekanan dengan pada diri kita Macam kita buat kerja tu pun kita rasa seronok, tak marah-marah. Buat kerja pun seronok je, ikhlas buat kerja. So benda tu pun agak membantu sebab nanti contohlah kalau kita buat kerja yang buat kita tertekan, buat kita marah je, nanti bila kita balik rumah, nanti kita datang ke family, nanti kita lepas pula kan benda tu kat family. So benda tu dah tak elok dia mendatangkan kepada online pula kan, mengundangkan orang lain. Lepas tu nak cari kerja ni pun kena berkat. Buat kerja niat tu nak saya diri, saya keluarga, bantu keluarga. Niat kerja tu kerana Allah, sebab kerja ni adalah satu ibadah. Kalau kita buat niat kerana Allah tu, dah kira dapat pahala. Senang kan macam tu dapat pahala kan. So niatlah kerana Allah. Sebelum keluar tu cakap niatlah cari rezeki kerana Allah, nak bantu keluarga, nak tolongkan keluarga, nak cari makan untuk family. Kesimpulan daripada apa yang saya katakan adalah nak cari kerja ni kenalah cari kerja yang kena dengan gaya kita, kena dengan kita punya jiwa. Lepas tu nak cari kerja tu, cari kerja yang kita ada ilmu dalam kerja tu, supaya senang kita buat kerja, supaya kita boleh pergi lebih jauh. Lepas tu nak buat kerja tu biar niatkan Allah, bantu family, buat dengan ikhlas kerja tu, biar berkat sikit kerja kan. So sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Arbukan bin Ismail. Okey, baiklah, untuk peluang kerjaya, sebenarnya banyak peluang kerjaya yang boleh diceburi oleh untuk bekas banduan ni sebenarnya. Macam kita boleh start kerja dekat kedai makan, cari pengalaman dulu ke. Kerajaan pun telah menyarankan untuk para majikan untuk mengambil bekas-bekas banduan ni untuk bekerja.
kerajaan mengasarkan lebih kurang 50% daripada banduan yang telah dibebaskan akan mendapat pekerjaan. Hal ini kerana kerajaan mahu mengurangkan kadar pengangguran dekat negara ini. Macam yang telah saya cakap tadi, untuk mencari pengalaman dulu. Maksudnya kalau tak adalah kita membumi butir terus masuk dalam area pekerjaan ni, kita perlulah ada isi yang kita tahu, macam tata cara bekerja, adat susila bekerja. Tak ada nanti majikan marah kat kita. Lepas tu, dengan pengalaman yang telah kita cari tadi, kita mungkin kalau para banduan semua, kalau berminat boleh buka bisnes sendiri. Bisnes tu pun boleh start dengan macam buat dropship dulu ke, meniaga kecil-kecilan dulu. Tengok kalau boleh pergi jauh, kamu semua boleh teruskan dengan bisnes sendiri tu. Masa mencari pengalaman tu, janganlah buat kerja yang memberi tekanan. Lepas tu, dengan pengalaman yang telah kita cari tadi, kita mungkin kalau para banduan semua, kalau berminat boleh buka bisnes sendiri. Bisnes tu pun boleh start dengan macam buat dropship dulu ke, meniaga kecil-kecilan dulu. Tengok kalau boleh pergi jauh, kamu semua boleh teruskan dengan bisnes sendiri tu. Masa mencari pengalaman tu, janganlah buat kerja yang memberi tekanan dekat diri sendiri. Untuk kerjaya yang tak memberi tekanan tu, kamu semua boleh minta kerja dekat restoran-restoran kecil, jadi tukang ambil order, tukang buat air ke. Kita cari pengalaman dulu, sebab pengalaman tu kan berharga. Lepas tu yang paling penting, niat tu niat yang baik-baik, niat kerana Allah. Sebab setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. So kalau kita percaya yang kita boleh buat, benda tu akan jadi. Jadi kamu semua perlu percaya pada diri sendiri yang kamu semua boleh lakukan, InsyaAllah. So kita percaya pada diri sendiri yang kita boleh untuk hidup lepas keluar daripada penjara nanti, InsyaAllah. Berdasarkan slot kerjaya yang kawan-kawan saya bentangkan tadi, apakah yang korang perancangan korang selepas keluar? Apakah kerjaya yang ingin korang ceburi dan kenapa? Selepas bebas, saya akan mencari kerja yang bagus. Saya mahu kerja kedai makan kerana saya berpengalaman di kedai makan. Sekarang bersukan Piala FIFA, cerita pasal Lepas Tinggi. Macam ni. Lepas saya bebas, ingin bekerja. Pekerjaan saya selepas saya bebas, berniaga. Sebab ayah saya berniaga. Selepas bebas, saya ingin berniaga seperti bapa saya menjual besi geruk. Sekian, terima kasih. Saya akan bebas, saya akan nyambungkan pelajaran saya di kolej yang mana-mana yang terima saya, sebab saya ingin bekerja dalam jurusan kontraktor, sebab saya pernah buat diploma di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Malu Bujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarmimi Bazila Sapuan akan berkongsi mengenai konsep bekerja dalam Islam. Bekerja merupakan suatu amanah yang menuntut kekuatan mental, fizikal dan rohani seseorang. Bekerja di dalam Islam merupakan perkara yang berkait rapat dengan etika dan moral untuk menghasilkan kerja yang berkualiti, kerana kerja akan dinilai sebagai
ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kualiti kerja amat dititik beratkan kerana matlamat utama pekerjaan ialah kerja yang berkualiti. Hal ini dikatakan demikian kerana kerja yang berkualiti mempamerkan tanggungjawab yang telah dilaksanakan dengan terbaik dan sempurna yang diberi kepada seorang individu yang bekerja. Menurut pandangan Islam, kualiti kerja berkait rapat dengan kecemerlangan dalam bidang kerja yang diceburi. Kecemerlangan ini merujuk kepada keredaan Allah. Ianya bukanlah pertimbangan majikan semata-mata. Ianya juga merangkumi nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif. Teras kepada kualiti kerja dan kecemerlangan, ini adalah pembinaan sosial dan akhlak yang unggul dalam diri pekerja. Selain itu, kerja yang berkualiti juga akan memberi kesan kepada kecemerlangan, contohnya lebih-lebih lagi dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, penegasan Islam tentang kepentingan pekerjaan dapat dilihat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Menurut penjelasan sunnah Rasulullah SAW, bahawa kesemua para nabi, biarpun tinggi darjat mereka, mereka telah menjadikan pekerjaan sebagai landasan hidup mereka. Nabi Adam alaihissalam telah mengambil bahagian dalam pertanian, manakala Nabi Nuh pula dalam bidang perniagaan, Nabi Daud pula dalam pertukangan besi, Nabi Musa pula dalam bidang penulisan, Nabi Zakaria sebagai seorang tukang kayu, dan begitulah juga dengan para nabi selain mereka. Seterusnya, mengapakah kerja penting? Pekerjaan penting kerana kerja merupakan sumber sara hidup. Islam menuntut umatnya untuk mencari rezeki dan sumber pendapatan bagi kelangsungan hidup. Oleh itu, sebagai seorang umat Islam yang soleh dan solehah, kita hendaklah memanfaatkan bumi Allah yang luas ini untuk mencari rezeki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepadanya jualah dibangkitkan hidup semula. Surah Al-Mulk ayat 15. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia. Firman Allah bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Poin saya yang seterusnya iaitu kerja sebagai sumber nilai. Perkara ini bermaksud pekerjaan yang dilaksanakan mengikut perintah syarak menjadi pengukur kepada seseorang individu. Contohnya, sama ada individu tersebut melakukan kerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh ataupun individu tersebut melaksanakan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh. Firman Allah bermaksud dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan. Surah Al-Najm ayat 39. Kerja juga merupakan sumber objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Oleh yang demikian, Islam menentukan suatu pekerjaan atau jawatan
supaya dapat dinilai prestasi seseorang itu. Dengan cara itu, Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada dari segi sosial, ekonomi ataupun politik. Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang telah saya kongsikan, maka dari situ bolehlah kita simpulkan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap kerja dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Secara ringkasnya di sini, kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, tidak kiralah sama ada kerja yang kita lakukan di dalam ofis yang berpenghawa dingin ataupun kita berpanas terik, hendaklah kita sematkan dalam minda bahawa asalkan pekerjaan yang kita lakukan tidak melanggar hukum syarak, kita haruslah bersyukur kerana masih berpeluang untuk menyara diri dan keluarga. Yang ketiga, seluruh umat Islam hendaklah memanfaatkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang luas ini sebagai sumber rezeki. Yang seterusnya, masyarakat Islam hendaklah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing berdasarkan kebolehan dan kelayakan mereka dalam bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah berteraskan iman dan bertujuan untuk melakukan amal soleh. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hambanya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imin Nuriman Hazim bin Muhammad Halimi dari kumpulan LDK 3 ingin menerangkan tentang kepentingan pekerjaan. Pekerjaan merupakan tanggungjawab bagi setiap individu bagi memenuhi keperluan peribadi seperti menyara diri dan menyara keluarga. Bekerja juga salah satu ibadat dalam Islam kerana orang yang bekerja dikira telah menunaikan fardu ain. Orang yang bekerja juga akan dipandang mulia dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasulnya. Selain itu, bekerja juga dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya. Hal ini kerana dengan bekerja akan mendapatkan hasil sekaligus dapat menaikkan taraf hidup mereka dan dapat mengeluarkan diri daripada kemiskinan. Di samping itu, melalui pekerjaan juga seseorang itu akan mendapat hasil dan hal ini dia tidak lagi perlu meminta ihsan orang lain untuk memenuhi keperluan asas. Dia juga tidak perlu meminta sedekah atau meminta prihatin orang kerana mereka boleh meneruskan kehidupan dengan berdiri di atas kaki sendiri. Okey, baiklah. Saya ingin meminta beberapa orang wakil untuk menjawab soalan. Baiklah. Soalan yang pertama saya akan ajukan iaitu apa yang korang tahu pasal sukan pada masa sekarang? Soalan yang kedua iaitu apa pengalaman dalam bidang sukan di Malaysia? Pada masa sekarang ialah World Cup. Saya bermain long tenabru sejak sekolah rendah peringkat daerah. Selepas bebas saya sekarang bersukan Piala FIFA. Cerita pasal Lompat Tinggi macam ni.
pengetahuan saya bagi perkembangan sukan di luar pada masa sekarang, Liga Super. Selepas saya sukan Piala Malaysia yang hangat diperkatakan di dalam televisyen. Masa saya sekolah rendah, saya telah menyertai pertandingan catur di peringkat sekolah dan bermain sehingga mendapat nombor 6. Piala Malaysia yang sering tersebar daripada internet, mana-mana tempat, seperti TV, televisyen, radio, cerita pasal lomba lari. Saya memenangi tempat kedua dari sekolah lagi, sekolah rendah hingga sekolah menengah. Baiklah, kita sudah berada di akhir slot dan saya berharap kepada anda semua untuk merancang balik perancangan korang dan jangan lupa untuk teruskan bersukan kerana sukan adalah satu riadah untuk kesihatan anda juga. Baiklah, sebagai penutup, saya berharap agar anda semua dapat sedikit sebanyak information daripada apa yang kami sampaikan kepada anda dan jangan putus asa untuk teruskan berjuang mencapai kerjaya anda sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.